Dia adalah suami yang terbaik. Dia adalah pejuang yang terbaik. Dia juga adalah pentadbir yang terbaik. Dia adalah pemimpin yang terbaik. Dia juga adalah pemerintah yang terbaik. Dia juga adalah ahli perniagaan yang terbaik. Dia juga adalah panglima perang yang terbaik. Sebut je apa bidangnya. Inilah dia orang yang terbaik. Orang inilah dia yang kita nak sambut keputraannya hari ini. Bukan nak nyambut hari jadinya. Kalau nak nyambut hari jadinya kena buat satu kek. Sediakan berapa? 1437 lilin pacak atasnya. Lepas tu kita berbaris ramai-ramai. Lepas tu nyanyi. Apa lagunya? Apa lagunya? Ya, apa? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nabi Muhammad. Happy birthday to you. Lepas tu tepuk tangan. Pop. Itu kalau nak nyambut hari jadi. Kita bukan nak nyambut hari jadi. Mengapa kita adakan majlis seperti pagi ni? Supaya kita belajar apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kepada umatnya. Apa benda yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umatnya? Ajaran-ajarannya macam mana? Islam yang macam mana yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita? Macam mana jenis Islamnya? Kata Nabi, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima. Yang kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, kata Nabi. Apa dia yang ditinggal Nabi tu? Yang tak sesat tu? Kitab Allah wa sunnati. Iaitu kitab Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Ini dua perkara yang ditinggal oleh Nabi. Yang ini kita nak belajar. Yang ini kita nak kaji. Yang ini kita nak selidik. Tentang Al-Quranul Karim. Apa Al-Quran sebut tentang Islam. Kemudian begitu juga apa yang Nabi sebut. Hadis-hadis baginda tentang Islam. Yang ini kita nak kaji. Yang ini kita nak belajar. Yang ini kita nak taat kepadanya. Yang ini kita nak ikut. Supaya kita juga tidak sesat dalam kehidupan kita di dunia. Dan juga tidak sesat di akhirat nanti. Tidak disiksa oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Itu sebab kita mengadakan Maulidur Rasul. Menyambut kedatangan Nabi. Kalau sekarang menyambut kedatangan Nabi secara zahir saja, Abu Lahab pun nyambut kedatangan Nabi. Ketika Nabi dilahirkan, disembelihnya, ada riwayat mengatakan sampai 9 ekor unta disembelihnya. Kita kejap ni ada 9 ekor unta. Ada ke nyembelih 9 ekor unta? Berapa? 9 ekor ayam pun tak ada. Tapi bila Nabi istiharkan dirinya sebagai Rasul, bila Nabi kata jangan nyembah patung, semua orang tak percaya. Sedangkan sebelum ini Nabi dipanggil apa? Al-Amin. Tapi bila diisytihar diri dia sebagai Nabi, semua orang kata dia itu Al-Kazib. Apa itu Al-Kazib? Pendusta. Beginilah kita nak kaji apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang Islam. Dan apa tindakan kita setelah kita mengetahui apa itu yang terkandung dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi turunkan Al-Quran ataupun Nabi datangkan Al-Quran melalui wahyu yang didatangkan oleh Allah kepada Jibril bagi kepada Nabi. Apa kata Allah tentang Islam? Dalam surah Al-Ma'idah kita akan dapat satu ayat yang berbunyi begini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kali lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Cakap kita yang berartinya. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Sempurna dah. Islam itu dah sempurna. Tak ada sesuatu yang tak ada terkandung dalam ajaran Islam. Everything is there in Islam. Dah sempurna, lengkap. Cakap orang putih sempurna apa? Cakap orang putih sempurna apa? Perfect. Islam is already perfect.
There is no more room for improvement, no more room for improvisation, no more room for modification, no more room for alteration. Kerana Islam itu sudah sempurna. Dah lengkap. Tak payah dipindah-pindah, tak payah diubah-ubah suai, tak payah diganti-ganti dengan lain, tak payah ditambah-tambah, tak payah dihilang-hilangkan. Kerana Islam itu sudah sempurna. Ini Allah dah isytihar ni. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmat aku bagi kamu. Ya, kenapa? Nikmat Allah tu tak dapat nak kita bilang. Dah cukup semua sekali. Berlebih-lebih. Ya, boleh bilang ke nikmat Allah? Tak boleh. Allah pun dah tabur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak kira nikmat Allah Taala, nescaya tiada terbilang oleh kamu. Lepas itu apa kata Allah? Apa isytihar dari Allah Taala? Wa raditu lakumul Islam madina, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Yang Allah reda hanya cara hidup Islam. Yang lain semua Allah tak reda. Kerana dalam dunia ni banyak ada agama lain daripada Islam. Banyak. Hindu ada, Buddha ada, Kristian ada, Yahudi ada. Lagi apa? Sikhism ada. Tahu Sikhism? Menggali tu. Nama agamanya agama Sikh. Kemudian macam-macam lagi. Bahaiism ada. Sekularism ada tak? Sekularism memisahkan agama dan kehidupan harian. Itu semua jenis agama belakang tu. Tak terima di Tuhan. Yang Tuhan terima hanya agama Islam. Kerana Islam tu dah lengkap. Tak payah dipindah-pindah, tak payah diubah-ubah, tak payah ditambah-tambah, tak payah dikurang-kurangkan. Ambil Islam seada yang ada tu. Itu perisyarahan dari Allah Ta'ala. Yang ini yang kita nak amalkan dalam hidup kita ni. Kerana dalam dunia ni banyak agama yang lain. Islam pula tu banyak juga. Banyak tak Islam? Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada apa lagi? Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Wahabiyah, ada Murjiyah, ada macam-macam jenis dalam yang mengaku diri Islam. Tapi Tuhan terima ke tak? Kata Nabi, umat aku akan berpecah kepada 73 firqah, 73 puak. Sedangnya sebelum itu kata Nabi, umat Yahudi akan berpecah kepada 71 firqah. Umat Nasrani akan berpecah kepada 72 firqah. Tetapi umat aku akan berpecah kepada 73 firqah. 72 daripadanya masuk neraka. Hanya satu saja yang dapat masuk syurga. Tanya sahabat, manhum ya Rasulullah? Siapa yang dapat masuk syurga tu ya Rasulullah? Jawab Nabi ialah ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang kita ngaji tetap jemaah tu. Kita faham supaya akidah kita ialah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi yang Islam. Lain daripada Islam semua tak terima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga cara hidup. Lain daripada cara Islam tak terima oleh Allah Ta'ala. Pakaian tak ikut Islam tak terima Allah Ta'ala. Semayang tak ikut Islam tak terima oleh Allah Ta'ala. Puasa tak ikut Islam tak terima oleh Allah Ta'ala. Zakat tak ikut cara Islam tak diterima oleh Allah Ta'ala. Haji tak ikut cara Islam tak terima oleh Allah Ta'ala. Apa saja kalau tak ikut Islam tak diterima oleh Allah Ta'ala. Mana tahu? Mana tahu? Cik Renan, mana tahu? Allah sebut, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah dalam Quran. Surah Ali Imran ayat 85. Cek balik koma. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Siapa nak rugi angkat tangan? Siapa nak menjaga rugi? Kita nak untung. Di akhirat besok orang rugi masuk dalam neraka, orang untung masuk dalam syurga. Hendak yang mana? Pilihlah. Pilih. Hendak yang rugi ke hendak yang untung? Kalau kita tak ikut Islam, rugi.
Ha, apa? Itu mula-mulanya politik, asalnya politik. Lepas itu dia dah jadi agama. Macam Syiah tu, asalnya politik. Kerana mereka tak setuju bahawa khalifah tu ialah Abu Bakar, Umar, Osman. Mereka hendakkan Ali juga. Maka asalnya itu politik. Itu timbul Syiah, Syiah tu pengikut. Lepas itu baru dia. Kerana pemikiran manusia ni macam-macam. Kadang-kadang dia hendakkan kedudukan. Kadang-kadang dia hendak jadi ketua. Tak dapat jadi ketua, apa buat? Bila tak dapat jadi ketua, buat satu benda-benda lain. Buang hijau, ambil apa? Ambil oren. Itu yang timbul dia. Tak faham hidak lah mana yang buatnya. Ya. Itu yang mula timbulnya perpecahan di kalangan umat manusia. Agama pun begitu juga. Dia mendakkan muncul sebagai juara. Macam Confucius itu umpamanya, ya. Ataupun Confucius. Ada pernah nama Confucius tak? Dia menubuhkan satu agama lain, namanya Confucian namanya. Pasal apa? Dia hendakkan menjadi ketua. Dia hendakkan menjadi apa? Orang yang memimpin satu-satu agama. Jadi maksud mana silap pada itu, Ustaz? Tak ada silap. Apa silapnya? Mereka nak jadi ketua. Dia main sembahyang serupa ke? Serupa ke sembahyang? Dia main Hindu tu sembahyang serupa dengan kita ke? Tak? Yang Islam tu serupa juga, tapi dia main lain caranya. Syiah tu sembahyang serupa dengan kita ke? Serupa ke Syiah tu sembahyang dengan kita? Tak ada, dia main mesti ada lubang. Dia sembahyang, imamnya duduk bawah, makmum duduk atas. Itu dia bezanya. Dia sembahyang lubang, lepas tu dia sembahyang mesti ada apa? Batu. Mesti ada batu. Batu apa? Batu Karbala namanya. Itu Syiah. Begitu juga Mu'tazilah. Begitu juga Khawarij dan sebagainya. Jadi sebab itulah timbulnya yang lain-lain itu. Semua Tuhan tak terima. Yang Allah terima hanya ikut cara Islam. Yang dijadikan contoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang kita bicara pagi ni. Kerana kita nak jadikan baginda itu sebagai contoh. Kenapa kita nak mencontohi Nabi Muhammad? Kenapa? Kerana Allah suruh. Jangan ada pasal apa? Kerana itu perintah daripada Allah Ta'ala. Kerana tadi dah saya kabarkan mula-mula tadi. Nabi Muhammad ialah orang yang terbaik dalam segenap bidang kehidupan. Faham ni? Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik dalam segenap bidang kehidupan. Jadi sebab itu kita jadikan dia itu sebagai contoh. Kerana dia yang terbaik. Kita nak mencontohi orang yang baik ke orang yang tak baik? Orang yang sempurna ke orang yang tak sempurna? Jadi Nabi Muhammad itu sempurna segala-galanya. Sebab itu kita nak jadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Kita nak semayang ikut siapa? Nabi Muhammad. Kita nak puasa ikut siapa? Nabi Muhammad. Kita nak berzakat ikut siapa? Nabi Muhammad. Kita nak berjuang ikut siapa? Nabi Muhammad. Kita nak berukhuwah, berkasih sayang ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. Apa saja kita kena jadikan baginda sebagai contoh. Mengapa? Kerana Allah suruh, perintah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. The best example is from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendak yang terbaik kan dia nak terburuk? Kita hendak yang terbaik. Jadi jadikan bagi dia itu sebagai contoh dan suri tauladan. Kalau teringin nak berjumpa dengan Allah di akhirat besok. Liman kana yarjullaha yaumal akhir. Barang siapa yang berharap nak berjumpa dengan Allah di hari akhirat, ikut Nabi itu. Sembahyang ikut Nabi, puasa ikut Nabi, akhlak ikut Nabi, zakat ikut Nabi. Lagi perjuangan ikut Nabi. Lagi apa lagi? Pemaafnya ikut Nabi, sabarnya ikut Nabi, redanya ikut Nabi. Nabi itu sebagai contoh kita yang terbaik. Itu sebab kita menyambut hari keputeraan baginda untuk pagi ini. Bukan saja nak nyambut hari jadi, itu serupa aja macam orang buat kenduri aja. Ini dah kita nak jadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Baik. Tak mana tadi sudah. Kita kena jadikan baginda sebagai contoh. Kenapa? Kerana Allah perintahkan. Allah suruh.
Ya, bila Allah suruh kena buatlah. Tak ada Allah suruh jadikan Haji Ibrahim tu sebagai contoh ada? Ada kan? Tak ada. Jadi jangan jadikan Haji Ibrahim tu contoh. Kalau Haji Ibrahim tu jadikan Muhammad tu contoh, boleh ikut Haji Ibrahim kerana dia mencontohi Nabi Muhammad. Kalau tidak, jangan. Jadi sebab tu kita mengkaji, ya, mempelajari macam mana Nabi itu berakhlak, macam mana penyabarnya Nabi itu, macam mana tegasnya Nabi itu dengan agama, macam mana baiknya Nabi itu, macam mana prihatinnya Nabi itu dengan umatnya. Yang itu kita nak jadikan contoh dan suri tauladan. Baik, kembali kepada ini ya, bahawa Islam itu adalah agama yang lengkap. Islam covers every aspect of life. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam ajaran Islam. Ya ke tak? Ada bangkangan. Ya, apa saja sebut bidang ada dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan. Menguap ada tak dalam Islam? Kecil ke besar perbuatan menguap tu? Kecil aja. Menguap pun ada. Berosin ada tak dalam Islam? Buang kuku ada tak dalam Islam? Ada tak dalam Islam? Semua ada. Apa yang tak ada? Mamam ada tak dalam Islam? Kenuri kenara ada tak dalam Islam? Ada ke tak ada? Jadi kalau kita kenuri kenara tak ikut Islam, terima Allah tak? Tadi dah saya khabar tadi. Kalau tak ikut Islam, terima Allah tak? Tak terima oleh Allah. Bila kenuri kahwin ada. Terima Allah ke tak? Tak terima ya, kerana dia tak ikut cara Islam. Hiburan tak ikut cara Islam. Sedangkan Islam ada tak hiburan dalam Islam? Ada. Ada tak sokan dalam Islam? Ada ke tak ada? Dalam Islam sokan boleh pakai seluar pendek tak? Tak boleh. Boleh ke terjun dari papan anjal pakai spender? Dalam Islam ada ke? Jadi kalau kita ceburkan diri kita tu terjun pakai spender, terima Allah tak? Tak terima oleh Allah Ta'ala kerana tak ikut secara Islam. Tadi dah kita baca ayat kan, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya, dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau tak ikut cara Islam. Jadi apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Nyemur kain pun kena ikut cara Islam. Ada tak dia menyemur kain? Kalau jadi hantu tuala aja di kepala yang tu, ikut Islam ke tak tu? Jadi nyemur kain apa? Ketan dada aja. Macam mana nyemur kain? Tutup aurat baru ikut Islam. Bercakap ikut Islam, nyanyi ikut Islam. Layan suami ikut Islam. Lagi apa? Apa saja kita nak buat mesti ikut Islam. Memasak ikut Islam, mamam ikut Islam. Apa lagi? Pun ikut Islam. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak Ada ke tak? Dia memang dah tamat kitabnya, tahu? Hidayatul Salikin dah tamat ke belum? Udah. Ada tak dia ajar macam mana nak Macam mana? Manjat pokok nyol ya, betul dia kata. Dia kata ya. Gitu kan? Ada 30 adab nak dalam Islam, tahu? 30 adabnya. Bacalah dalam kitab Hidayatul Salikin. Sekarang ni saya baca kitab Hidayatul Salikin tu di mana? Di Malinawa, Pondok Malinawa. Lagi banyak tempat Hidayatul Salikin sekarang ni. Yang tak habis ada lagi, yang dah nak habis ada. Di Terolak Utara baca Hidayatul Salikin. Kemudian baru-baru ini baru buka ni di Taman Surau An-Nur namanya, tahu? Di Taman Mambang tu. Baca kitab Hidayatul Salikin juga. Di situ lengkap. Ada jadual harian. Tahu? Taman An-Nur tahu? Surau An-Nur. Tak tahu tanya Haji Nazri, dia tahu. Taman Mambang tu. Dia duduk sana lah tu. Tapi sekejap aja. Jadi semua ada dalam itu. Jadual harian daripada pagi bangun tidur sampai ditidur balik. Ada jadual di situ. Ikut cara Islam yang telah dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu cara hidup Islam. Kerana lain daripada Islam Tuhan tak terima.
Ya. Ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi, ya, orang yang rugi. Di akhirat rugi artinya masuk mana? Masuk neraka. Siapa nak angkat tangan? Ya, kita tak nak rugi, kita nak untung. Kalau untung masuk mana? Masuk syurga, ya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Kena faham yang tu. Apa saja kita buat kena ikut Islam. Ini yang kita nyambut Maulid Rasul ni. Jangan lepas ini kan kita buat satu yang bertentangan dengan kehendak Islam. Ya. Yang Allah tak redha, yang Allah murka, yang Allah marah, jangan buat apa itu. Kalau tidak, penat aja nyambut Maulid Rasul. Penat aja. Semayang tak ikut Islam, puasa tak ikut Islam, berpakaian tak ikut Islam, akhlak tak ikut Islam, ya, ngaji tak ikut Islam, ngajar pun tak ikut Islam. Penat aja lah, tak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Nak ikut cara Islam ada 5 syarat. Ingat ni tuan-tuan. Nak ikut cara Islam ada 5 syarat. Jadi ibadah, apa saja kita buat, kalau ada 5 syarat, jadi ibadah. Yang pertama, niatnya mesti betul. Kejap ni, kita ngajar ni kan, saya ngajar ni, niat saya mesti betul. Tuan-tuan dan puan-puan belajar pagi ni, niat tu mesti betul. Niat kenapa? Kerana hukumnya wajib, menuntut ilmu hukumnya wajib. Betul tu niat tu. Yang kedua, benda yang kita lakukan itu mesti sah di sisi syarak. Kita ngaji pagi ni, apa tajuknya? Maulidur Rasul. Allah redha ke tak redha? Betul ke tak? Betul je. Tapi kalau ustaz ni ngajar ilmu sihir macam? Ustaz ni ngajar ilmu sihir macam? Ya. Wahai Soyah, aku tahu asal usul kamu. Kamu asal daripada air yang hina. Kamu lupakan pakaian kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan makan minum kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan ibu bapa kamu, baru kamu lupakan daku. Berkat doa la ilaha illallah. Betul apa? Lepas tu Soyah, no datang. Abang Ibrahim kata macam. Soyah dengan Ibrahim tak apalah ya. Kalau ilmu macam tu, kalau ilmu macam tu, ilmu betul ke ilmu salah? Ilmu salah. Kita nak ngajar ilmu tu, ya ilmu betul. Ilmu tentang melaksanakan Islam. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlaksanaannya mesti betul. Wanita-wanita yang datang menutup aurat belaka. Tak ada yang terpongih aja rambutnya. Lelaki pun datang menutup aurat. Tak ada yang pakai seluar pendek. Kecuali budak-budak tak ngapalah. Ya, betul. Jadi pelaksanaannya mesti betul. Kemudian perempuan sebelah, lelaki sebelah. Jangan bercampur antara lelaki dan perempuan. Itu betul lah tu. Yang keempat, natijahnya, hasilnya mesti disalurkan kepada tempat yang betul. Sudah dapat ilmu, apa buat? Ilmu dah dapat benar, apa buat? Amalkan ilmu itu. Betul lah tu. Sudah tahu ilmu semayang, apa buat? Semayang lah. Sudah tahu perkara-perkara yang membatalkan semayang, apa buat? Jagalah, jangan bagi kita melakukan perkara yang membatalkan semayang dan sebagainya. Sudah tahu ilmu puasa, apa buat? Puasa lah. Yang kelima, ya, jangan meninggalkan ibadah yang asas. Rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5 jangan ditinggalkan kerana nak buat pekerjaan yang kita sedang buat. Dia menjaga sampai tak semayang. Betul ke tak? Betul ke tak? Tak betul, dia menuntut ilmu sampai tak semayang. Betul ke tak? Tak betul. Ini 5 syarat baru jadi ibadah dalam Islam, ya. Dapat pahala. Apa saja buat dapat pahala. Ngaji dapat pahala, kenduri dapat pahala, berikan dapat pahala, berniaga dapat pahala, lagi bermesyuarat dapat pahala, berusrah dapat pahala. Kalau 5 syarat ni diperhatikan betul-betul, di observe betul-betul, dapat pahala, dikira ibadah. Walaupun benda yang kita buat tu harus saja. Ini dalam Islam. Kita amalkan Islam tu semuanya jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang kedua.
Yang pertama tadi kita kena faham Islam itu adalah agama yang lengkap. Yang kedua, kalau yang lain tak ingat tak apa, ingat yang ni. Yang kedua, kalau kita buat cara tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Ini yang ketiga pula. Yang ketiga, kita mesti amalkan Islam kesemuanya sekali. Firman Allah apa? Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum sambung aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu kesemuanya sekali. Semua kena ikut Islam. Ya. Tadi saya dah khabar Islam tu meliputi semua bidang, ya. Apa saja ada, ya, dalam Islam. Jadi kita kena buat semua sekali. Jangan yang ni buat, yang ni tinggalkan, yang ni tak nak buat, yang ni buat, yang ni terima, yang ni tolak, yang ni perjuangkan, yang ni kita menentang. Tak boleh. Kena semua sekali ikut Islam. Whatever you do, mesti ikut cara Islam. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuk kamu ke dalam Islam itu kesemuanya sekali. Jangan kamu ikut bisikan-bisikan dari syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikutkan bisikan-bisikan dari syaitan. Syaitan tu siapa? Syaitan tu siapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, syaitan tu bagi kamu adalah musuh kamu yang nyata. Ya. Syaitan tu tak nak kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah. Kalau boleh tak payah kata syaitan. Macam ngaji pagi ni Siapa yang katakan tak payah tu? Syaitan lah. Siapa ceramah pagi ni? Haji Ibrahim. Tak payah aku dah kenal dia tu biasa kan. Siapa yang bisikkan tu? Syaitan. Jangan ikutkan kata-kata syaitan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi jangan didengarkan cakap-cakap syaitan tu. Saya dah cakap banyak kali dah di sini, ya. Di tempat lain pun begitu juga. Majlis macam ni, ada tak syaitan ni kejap ni? Ada ke tak? Banyak. Dibawanya senjata tau. Apa senjata? Mula-mula bawanya apa? Dah jenuh ngabarnya. Mula-mula bawanya apa? Mula-mula bawanya apa? Celak bubuh tak mana? Bubuh tak mana? Tak mati. Bila kena celak syaitan macam? Macam? Mula ngangguk. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Itu dah kena celak syaitan lah tu. Tak berjaya yang itu dibuat apa? Tak berjaya yang itu dia buat apa? Dibawanya gincu. Gincu buah tang mana cikgu Enan? Tang mana? Tang bibio. Bibir tak betul. Bibio. Ya. Dibubuhnya tang bibio. Bila kena gincu syaitan macam? Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Ya. Bersembang aja dia. Ini gelang ni beli di wang klian katanya. Itu dah kena gincu syaitan tu. Yang ketiga, tak berjaya juga tu. Dia bawanya apa? Dia bawanya tongkat. Ya, dia bawanya tongkat. Dia ketuk-ketuknya paha tu, dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya bahu tu, dia ketuk-ketuknya siku tu. Itu yang mula-mula silam tu, selemput tu, silam balik tu, selemput balik. Rasa-rasa nak melunjuk, segan pula ustaz ada depan. Ya. Sudahnya apa banyak? Sudahnya apa banyak cemah? Tak tahu apa banyak? Dia pun bangkit. Ya. Cimah pun bangkit. Kita kena syaitan tu. Kalau dia bangkit, tengoklah siapa yang bangkit. Sudahnya dia bangkit. Dia bangkit, kalau orang sini dia keluar ke belakang. Pergi dia ambil motor depan tu suruhnya. Dia dekat rumah hujung tu baru start. Berjaya lah syaitan tu. Ya. Kalau mentokam apa itu dia keluar ikut belakang, keluar ikut pada rumah Fatah tu. Betul balik belakang, start mentokam tu. Cabut. Berjaya lah syaitan tu. Itu cara syaitan menggagalkan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ikutkan syaitan, kerana dia adalah musuh kamu yang nyata. Dia nak menggagalkan kita daripada menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Itu yang ketiga. Yang ketiga tadi, bahawa kita kena faham, kita kena amalkan Islam itu kesemuanya sekali. Jangan tinggalkan apa saja ikut cara Islam. Sedangkan benda itu kita buat tak? Kita buat. Mereka buat tak? Orang kafir buat tak? Buat kita semayang, orang kafir semayang ke tak?
Terima Tuhan ke cara orang kafir sembahyang? Tak terima. Ya, kita kenuri orang kafir ada kenuri tak? Ada. Tapi terima Tuhan ke? Tak terima. Yang terima Tuhan kenuri cara Islam. Ya. Kita nikah kahwin. Orang kafir ada tak nikah kahwin? Ada. Tapi terima Allah tak? Terima Allah ke cara nikah orang kafir? Tak terima. Kita berhibur. Kita berhibur kan? Boleh tak jadi ibadah hiburan kita ni? Boleh. Tapi orang kafir berhibur tak? Berhibur juga. Tapi Tuhan terima kan? Tuhan terima ke hiburan cara orang kafir. K-pop terima dari Tuhan kan? Lagi? Karaoke terima dari Tuhan kan? That's the way I like it. Terima Tuhan kan? Tak terima. Tapi kalau hiburan cara Islam, terima Tuhan tak? Terima lah. Ada dah hiburan cara Islam? Macam mana? Macam mana hiburan cara Islam? Selawat tadi. Sallallahu ala Muhammad. Terima lah tu. Sekali kita selawat dengan Nabi Muhammad, Allah selawat kepada kita berapa kali? 10 kali. Ndak ke tak ndak. Ngapa bibio pun tak gerak ketika selawat tadi? Ada tak? Kuncam bibio. Tak nak gerak pun. Patutnya rajin-rajin berselawat. Kerana kita sekali selawat dengan Nabi Muhammad, Allah selawat kepada kita 10 kali. Kalau Allah selawat kepada kita, itu artinya Allah nak ampunkan dosa kita. Selawat Allah tu pengampunan. Kita selawat minta doa kepada Allah. Minta doa kepada Allah supaya meninggikan martabat Nabi Muhammad. Itu sallallahu ala Muhammad. Artinya kita minta dengan Allah supaya Nabi Muhammad tu diberi kedudukan yang tinggi. Kalau Nabi Muhammad selawat kepada kita, Nabi Muhammad selawat kepada kita ya. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya diampunkan dosa kita. Maaf Ustaz dan Tanya. Kalau kita selawat, mulut yang ada suara, boleh tak? Kita ikut. Tak ada dah pahala suara tu. Nak pahala suara ke tak? Tak? Kalau nak suara tu pahala, selawat sekali, jangan gerak mulut aja. Gerak mulut je, suara tak keluar. Tak ada dapat pahala suara tu. Kita nak semuanya dapat pahala. Suara dapat pahala, mulut dapat pahala, mata dapat pahala. Mata dapat pahala macam mana? Pegang ini, tengok Sallallahu ala Muhammad. Mata dapat pahala. Lidah dapat pahala. Bibir dapat pahala. Tangan dapat pahala. Kita nak semua dapat pahala. Ini selawat. Ini hiburan dalam Islam. Marhaban tu hiburan dalam Islam. Walaupun tak ikut tajwid. Marhaban mana ada ikut tajwid? Ada ikut tajwid kan? Ada ikut tajwid kan? Tak ada. Dia bukan ayat Quran, tak ngapa. Walaupun tak ikut tajwid, tak ngapa. Orang selawat ni ikut tajwid ke? Sallallahu ala Muhammad. Ikut tajwid ke tu? Matnya panjang ke pendek? Saya baca tadi, panjang ke pendek? Sebenarnya patut panjang ke patut pendek? Patut pendek aja. Tapi dapat pahala tak? Dapat pahala. Tak apa. Ada dalam kitab. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, tak apa. Tapi ayat Quran tak boleh. Mesti yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Selawat tak apa. Sallallahu alaihi wasallam. Lam tu panjang ke pendek? Pendek aja, lam min di atas lam. Tengok ni ada tulis ni, lam min di atas lam. Mana lam alif mim, kan ada lam alif mim pun. Tapi tak apa. Itu selawat. Marhaban. Marhaban tu ikut tajwid ke? Orang marhaban ikut tajwid kan? Tak ada. Marhaban ya hano, ada ya hano. Mana datang ya hano tu? Ya hano rohul, ada rohul. Ada ke ha situ? Tak ada, tapi tak ngapa. Diharuskan oleh syarak. Tak ada berdosa. Marhaban tak ngapa. Lagi selawat tak ngapa. Lagi robannya lagi teruk. Robannya lagi teruk. Minallah nohore johole kohobero. Apa benda je?
Apa benda no rejo leko bero? Ha? Ha. Patutnya apa? Narju kubro. Itu dia sebenarnya. Ha. Tapi kalau buat narju kubro tak sedap. Yang sedapnya apa? No ho rejo ho leko ho bero. Ha, tak payah tanya Tuan Izul dia. Dia ditolong sekah tu ada korban Izul tahu. Nah. Baru sedap. Tak ngapa, tak ada berdosa. Walaupun tak ikut tajwid. Tapi ayat Quran tak boleh. Mesti ikut apa? Tajwidnya. Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu akan Quran dengan tartil. Ikut ejaannya, ya. Ha. Kalau yang dengung didengungkan. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Kena mengaji lah. Itu di sini ada tak ngaji Quran? Semua masuk kan? Yang tak masuk tu kenapa dah pandai benar? Lantak dah. Itu dia tuan-tuan. Ni puan ya. Ini balik kepada tajuk tadi. Ya. Kenapa? Selawatkan Nabi. Selawat Nabi tu hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Kalau ikut Islam. Kita berhibur cara Islam dapat tak pahala? Dapat pahala. Kalau tak ikut Islam, apa dapat? Apa dapat kalau tak ikut Islam? Dapat dosa. Lebih-lebih lagi kalau menyeru orang buat maksiat. Mari kita berjoget lambak. Nyanyi tu. Mari kita berjoget lambak. Dapat apa? Dapat dosa. Ada tak lagu-lagu yang bawa dosa? Ada ke tak ada? Macam mana? Contohnya apa? Contohnya apa? Kalau tidak ada yang punya. Tak tahu ke dalam lagu itu? Cik Mah tak tahu ke? Sebuah lah. Mari kita apa lagi? Jalan tak pandai dia mana? Jalan bersama. Lagi? Jadi macam mana? Dapat apa tu? Dapat dosa. Kalau nyanyi betul-betul ya, kalau saya bagi contoh ni taklah dosa ya. Kita nak bagi contoh aja. Jangan lepas ni ustaz tu berdosa dia nyanyi lagu tu katanya. Itu tak ada ya. Itu sebagai contoh saja. Jadi semua kalau ikut Islam, hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Ya. Ini dah bila ngawinkan anak panggil kugiran. Deng 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 deng. Ya, mari berjoget lambak. Dapat apa? Dapat apa? Dapat dosa. Sampai tak dosa angkat tangan? Jadi kalau tak nak dosa, ikut Islam dalam segenap aspek kehidupan. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Jangan buat lain daripada Islam. Kalau dah pergi kahwin, contohkan keset yang nasyid ke ni apa tak? Keset nasyid tak ngapa. Yang salahnya apa? Keset karaoke. Itu yang salahnya. Dan lagu tadi, ada kesetnya tak? Ada keset tak? Kalau tidak ada yang punya. Ada kesetnya tak? Ada. Ya, berdosa lah. Tukang pasar ni berdosa, orang dengar berdosa, tetamu pun berdosa. Jadi, biar dia jangan melakukan dosa, sengaja melakukan dosa. Ya, walaupun dosa itu dosa kecil, dia boleh menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Baik, sambung. Ya. Jadi maknanya kita kena amalkan Islam itu kesemuanya sekali. Everything you do must be in accordance with Islam. Jangan satu-satu pun kita ni tak ada ikut cara Islam. Kemudian last sekali, apa akibatnya? What are the consequences if you do not follow the teachings of Islam? Kamu buat sesuatu tidak mengikut cara Islam, apa akibatnya? Apa dia? Akan kena, apa Allah akan datangkan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan Islam kesemuanya sekali. Ya, Allah bagi amaran dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun, kata Allah.
Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu beriman dengan setengah kitab? Wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur dengan yang lain. Setengah percaya, setengah tak percaya, setengah terima, setengah tak terima, setengah amalkan, setengah tak amalkan, setengah diperjuangkan, setengah menentang. Kamu terus itu kan? Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum, tidak ada balasan bagi mereka yang berbuat demikian. Tak ada lain balasannya. Illa, apa tu illa? Melainkan khizyun fil hayatid dunia, melainkan hina dalam kehidupan di dunia. Di dunia ni Allah hinakan. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti, yuradduna ila asyaddil azab, akan dikembalikan kepada azab yang amat pedih. Di akhirat besok akan diazab dengan amat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak pernah alpa, tak pernah lupa, tak pernah lalai dengan apa saja yang kamu lakukan di dalam dunia ini. Jadi Allah menjanjikan dua perkara bagi mereka yang mengamalkan Islam sekerat-sekerat. Ini buat, ini tak buat, ini terima, ini tolak. Ini diperjuangkannya, ini dia menentang. Kalau itulah kita buat, ini balasan yang dijanjikan oleh Allah. Dua, apa balasannya? Yang pertama, di dunia hidupnya akan hina. Yang kedua, di akhirat nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak cerita tentang akhirat kerana tak dapat dibuktikan. Nak buktikan tak boleh, tapi wajib kita yakin, wajib kita beriman, wajib kita percaya bahawa di akhirat nanti orang yang apa itu akan disiksa. Tapi nak bukti tak dapat. Kerana kita belum pergi akhirat lagi. Dan orang yang dah pergi pun tak ada ngabur pada kita pun. Ada? Ada orang yang dah pergi tu telefon kita, aku tengah teruk ni ada? Ada kan? Aku tengah kena pelupuh ni ada kan? Siapa ada menerima mesej dari orang-orang yang dah pergi akhirat? Siapa ada menerima mesej, aku tengah teruk ni, kena berdiri di malaikat ni, ada angkat tangan? Ada dapat teks dari orang yang dah pergi ke akhirat? Tak ada, tak dapat nak dibuktikan. Cuma kita wajib yakin. Mengapa? Mengapa wajib yakin? Kerana Allah sebut apa itu. Bila ada dalam Quran tu wajib kita percaya. Walaupun tak dapat dibuktikan. Tapi yang mulia yang di dunia ni nampak tak dengan mata kita? Nampak tidak? Umat Islam hina ke mulia dalam kehidupan dalam dunia ni? One more time, mulia ke hina? Sekali lagi, mulia ke hina? Tengok umat Islam di Afghanistan, mulia ke hina? Hina. Umat Islam di Kashmir, mulia ke hina? Hina. Umat Islam di India, hina ke mulia? Hina. Umat Islam di Burma, hina ke mulia? Hina. Di Burma tu sekali dibunuh dengan orang Islam berapa orang? Seorang, dua orang. Berapa orang dibunuhnya? 500 orang sekali dibunuh dia. Tahu? Satu kampung habis lenyap. Di belasah dia orang Buddha di Burma tu. Di Nigeria sekali dibunuh dia orang Islam 2000, tahu? 2000 sekali dibunuh dia. Sekarang ni sedang berlaku sekarang ni. 2000 sekali dibunuh dia Nigeria tu. Sedangkan Nigeria tu ramai orang Islam, kan tak ramai, tapi orang Kristian dia kuat ketika itu. Tentera banyak Kristian. Jadi tentera pun terlibat sekali dalam pembunuhan orang Islam. Mengapa? Kerana Allah memang sengaja nak menghina umat Islam. Pasal apa? Pasal apa Allah nak hina orang Islam? Pasal orang Islam amalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Dia berjuang hanya di sudut-sudut tertentu sahaja. Kerana apa? Kerana orang Islam tak faham tentang Islam. Dia ingat Islam tu hanya semayang, puasa, zakat, haji, itu dah lengkap dah Islam tu katanya. Dia dah hobi tu pun dia pun duduk atas kerusi malah. Tahu kerusi malah? Kerusi nganggur tu, rocking chair tu. Aku kalau mati esok syurga mana lagak ni syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, Jannatul Khuld ke, Jannatul Darul Jalal ke. Dia rasa dia dah menjadi ahli syurga tu kalau dia dah rajin semayang. Sudah rajin berjemaah, sudah apa? Berjuang di jalan Allah, sudah berzakat, dah naik haji dah 3 kali, saya dah 2 kali naik haji tu. Saya pun 2 kali dah naik haji. Jadi kami ni rasa kami ahli syurga benar tu.
Orang Rob itu sebenarnya orang apa? Orang perasan. Tahu ke perasan? Ya Allah, tak tahu dia perasan. Ha? SS tahu? Tahu apa SS? Apa SS? State Secretary. Apa SS? Syok sendiri. Dia syok sendiri. Sedangkan Islam ni meliputi seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan tu semayang aja kan? Puasa aja kan? Semua sekali kena amalkan Islam. Ekonominya kena Islam, akidahnya kena Islam, ibadahnya kena Islam, akhlaknya kena Islam, amar ma'ruf nahi mungkarnya kena ikut Islam, perniagaannya kena ikut Islam, pendidikannya kena ikut Islam, keluarganya kena ikut Islam, rumah tangganya kena ikut Islam, perkahwinan kena ikut cara Islam, apa saja yang kita buat kena ikut cara Islam. Baru Allah lepaskan kita daripada kehinaan dalam kehidupan di dunia ini. Tapi mengapa orang tak buat? Kerana banyaknya apa? Banyaknya tak faham tentang Islam. Dia dah rasa dia amalkan Islam tu dah lengkap dah tu. Dah jadi ahli syurga dah tu. Sedangkan banyak lagi dalam Islam yang kita tak laksanakan dalam hidup kita. Ada. Kenapa? Kerana kita berjuang di sudut-sudut tertentu aja. Yang berjuang sudut ekonomi aja. Yang berjuang di sudut akhlak aja. Yang berjuang di sudut ibadah aja. Qiyamul lail sini, qiyamul lail sana, qiyamul lail sini. Tapi ekonomi biarkan orang kafir melaksanakan ekonomi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? 85% barang-barang yang dikatakan barang-barang halal, 85% dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang bukan Islam. Itu sebab hari ini kita nak makan benda-benda kena apa? Kena beli dari orang yang bukan Islam, ya. Bila ada kumpulan-kumpulan yang melaksanakan Islam dalam perniagaannya, diharamkan pula, tak boleh lagi mengeluarkan. Ya, ada ke tak? Siapa mengharamkannya? Kerajaan yang mengharamkannya. Ya. Dikatakan sesat daripada hadama lagi sesat. Daripada yang mengeluarkan kicap. Dulu ada tak kicap perbuatan orang Islam? Ada tak cili sos orang Islam punya? Ada tak tofu orang Islam punya? Sekarang mana ada? Ada seorang-seorang buat. Ya. Itu pun tak ada sambutan juga. Ada yang seorang-seorang buat, tak ada juga sambutan. Ya. Pasal apa? Pasal kita tak faham Islam. Ya. Kita ingat Islam kita tu dah lengkap. Dengan kita dah semayang, dah ngaji, dah nutup aurat, lagi dah baca Quran. Kita rasa dah lengkap dah Islam kita tu. Padahal banyak lagi benda-benda dalam hidup ni yang kita tak laksanakan ikut Islam. Ya. Balik ke rumah tengok juga kotak bingung tu. Ya. Kalau cerita-cerita forum perdana boleh tahan lah. Ini lain tengok tu. Maharaja Lawak lah. Lagi apa? Mr. Bean lah. Lagi apa? The Big Show lah. The Undertaker lah. Tak kenal ke dia mana? Ya. David Beckham lah tengoknya, ya. Cristiano Ronaldo tengok dia. Ya. Padahal itu ikut Islam ke? Tak ikut Islam pun. Ya. Jadi banyak benar. Kita rasa kita dah Islam benar. Ya. Kita tak faham. Macamlah orang buta dengan gajah. Tak pernah kena dengar cerita orang buta dengan gajah ni. Saya kata dah dua. Belajar cerita orang buta dengan gajah, ya. Dalam satu kampung ada 4 orang buta. Orang buta tu sangat rajin semayang berjemaah. Orang celik tak rajin sangat. Orang celik macam chip semua. Apa chip semua? Kejap ada, sekejap tak ada. Itu orang celik. Orang buta tu setiap waktu ada je dia semayang berjemaah. Pada satu malam lepas maghrib mereka pun berkumpul lah. Orang buta sama dengan orang buta, orang celik sama dengan orang celik, cikgu sama dengan cikgu, orang kaki pancing sama-sama dengan kaki pancing, orang kaki bola sepak sama-sama dengan kaki bola sepak. Mereka beronggok-onggok lah. Orang buta sama orang buta tu pun duduk lah. Dia pun bercerita, orang celik ni untung je dapat nampak alam ni. Kita orang buta ni gelap je, apa tak nampak kata. Kata orang buta nombor 2 tu, kita ni apa tak nampak, rugilah kita ni buta kata. Orang celik tu dapat tengok alam, dapat tengok matahari, dapat tengok bulan kata. Kata orang buta nombor 3 tu, aku setuju cakap komen tu kata.
Orang celik ni dapat tengok semua. Kita ni tu siapa gajah pun tak pernah tengok kata. Kata orang nombor 4. Kita kalau dapat tengok gajah kan bagus. Tapi kalau tak dapat pun tak apalah. Sekurang-kurangnya dapat kita pegang gajah tu cukup lah. Kata orang nombor 4 tu. Entah macam mana dengan takdir Allah datang di kampung itu satu serkas. Tahu ke serkas? Ya Allah, tapi tak tahu serkas. Serkas tu bawa apa? Dia bawa binatang-binatang. Di antara binatang yang dia bawanya apa? Gajah. Lain tu ada lagi. Rimau ada. Tapi rimau ada kandang lah. Singa ada. Lagi zirafah ada, unta ada, kuda belang ada, lagi apa? Pelanduk ada, lagi burung merak ada, semua ada. Jadi satu hari sebelum pertunjukan yang sebenarnya itu diadakannya promosi. Semua orang boleh masuk dalam serkas tu, boleh bergelemak dengan binatang-binatang. Ya, dengar itu orang buta pun jangan cakap lah bergegas-gegas pergi nak apa? Nak nengok gajah, nak megang gajah. Tahu? Dia pun datang, orang buta yang pertama. Tapi dia pun tak ada ngabur dengan orang lain. Dia kira dia je. Dia seorang je pergi. Sampai ke tempat serkas tu, dia pun tanya. Mana gajah, mana gajah, mana gajah, mana gajah? Dengar dia tu Haji Zul. Haji Zul pegang tangannya. Nah. Pegang gajah ni. Ini dia gajah kata. Dia terpegangkan ekor gajah. Dia pun urut ekor gajah tu ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Lalu dia pun berkata dengan dalam hati dia. Oh, ini rupanya gajah je. Dia mata tak nampak. Memang dia buta kan? Ini rupanya gajah ya, katanya. Kata dia, hebat benar gajah ni, hebat apa? Macam tali aja katanya. Itu dah jadi akidah tu tahu. Gajah tu macam apa? Macam tali bagi dia. Jangan harus dia kabur yang lain. Dia tak percaya. Kemudian tak lama lepas tu datang pula orang buta nombor 2. Dia pun tanya, mana gajah, mana gajah, mana gajah, mana gajah katanya. Datang apa ni Haji Hamid bawa dia. Bawa ni gajah, pegang kata. Dia pun terpegangkan dengan apa terpegangnya? Kaki gajah. Diurutnya kaki gajah tu kata ke bawah, kata ke bawah. Faham ke dia macam cerita ni? Diurutnya kaki gajah tu kata ke bawah, kata ke bawah. Apa katanya? Oh, ini rupanya gajah je. Kata dah orang celik ni hebat. Benar apa hebatnya? Macam tiang aja. Sudah berapa akidah tu? Cik Ma? Dah 2 akidah. Satu lagi ni mengatakan gajah tu apa? Apa tali. Yang satu lagi mengatakan gajah tu macam tiang. Lepas tu datang pula orang buta yang ketiga. Dia pun tanya, mana gajah, mana gajah, mana gajah, mana gajah katanya. Jumpa Haji Repin. Haji Repin pun ambil tangan dia. Ini dia gajah, pegang katanya. Dia pun pegang gajah tu. Terpegangkan perut gajah. Dia pun urut perut gajah tu kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Sambil apa? Memikir. Ini rupanya gajah je. Orang celik ni nipu aku je kodenya. Kata dia gajah tu hebat. Katanya gajah tu besar. Gajah tu terap. Gajah tu gagah. Gagah apa? Macam dinding aja katanya. Maka dapat dah berapa akidah tu? Sudah 3. Dah 3. Satu mengatakan gajah tu macam tali. Lagi satu mengatakan gajah tu macam tiang. Lagi satu mengatakan gajah tu macam dinding. Datang yang keempat pula. Dia pun bertanya, mana gajah, mana gajah, mana gajah, mana gajah? Dia pun jumpa dengan Cikgu Husin. Cikgu Husin bawa dia. Ini dia gajah. Pegang kata. Dia terpegangkan apa? Terpegang apa? Telinga gajah. Dia terpegang ke telinga gajah. Ini rupanya gajah je. Kata aku hebat benar. Kata dia hebat benar. Apa hebatnya? Macam apa? Macam kipas aja. Kata sudah 4 akidah. Satu mengatakan gajah macam tali. Lagi satu mengatakan gajah macam tiang. Lagi satu mengatakan gajah macam dinding. Lagi satu mengatakan gajah tu macam kipas. Bila malam-malam dia datang ke masjid balik. Dah lepas sembahyang beronggoklah balik. Mereka menceritalah. Orang buta yang pertama kata, "Ya orang celik ni nipu kita aja ya." Kata, "Ngapa ya?" Kata yang lain tu. Kata dia gajah tu hebat. Mana hebatnya macam tali aja katanya. Kata orang buta nombor 2, kamu pun serupa nak nipu aku je. Kamu ingat aku tak pergi ke? Tak percaya tu bertanya Haji Hamid tu. Dia yang bawa aku gajah. Bila pula dia tu rupa gajah tu rupa tali? Gajah tu sebenarnya rupa apa? Rupa apa? Rupa tiang. Macam tiang ni. Kata orang putih nombor 3, kau berdua ni sama pakat nak nipu aku je. Kau ingat aku tak pergi ke? Aku pergi tadi tahu. Tak bilanya gajah tu rupa tiang, rupa tali. Gajah tu sebenarnya rupa dinding. Kata orang putih nombor 4 tu, kau 3 ni kaki penipu belakang ni. Bila pula gajah tu rupa tali, rupa tiang, rupa dinding, gajah tu sebenarnya rupa
kipas. Bukan kata orang putih yang pertama. Apa tali? Bukan kata orang nombor 2. Apa tiang? Bukan kata orang nombor 3. Macam dinding? Bukan kata orang nombor 4. Macam kipas. Sudah bertengkar-tengkar. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Lama-lama tongkat pun naik. Saya tak buat tongkat pun tu, buat tongkat tadi orang ni baru boleh tunjuk betul-betul. Tongkat pun naik, lepok. Ada yang patah gigi, ada yang bengkak bibir, ada yang berdarah, ada yang cabik hidung dan sebagainya. Masing-masing mempertahankan konsep gajah. Masing-masing mempertahankan konsep gajah. Itulah hari ini berlaku. Masing-masing mempertahankan konsep Islam yang dibawanya. Ada orang kata Islam tu ekonomi aja. Ada orang kata Islam tu dakwah aja. Ada orang kata Islam tu ibadah aja. Ada orang katakan Islam tu akhlak aja. Ada orang katakan Islam tu pakaian aja. Dia satu-satu aja. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Islam itu meliputi segenap aspek kehidupan. Macam gajah tadilah. Gajah tadi ialah himpunan ekor, himpunan apa? Himpunan kaki, himpunan perut dan himpunan belala, himpunan gajah, himpunan telinga, semua itu dipanggil gajah. Itu dipanggil gajah. Ada semua itu baru namanya gajah. Tidak tak dipanggil gajah. Kalau umpamanya Haji Hamid ni ambil pisau, potong ekor gajah tu, bawa dalam motor, lepas tu buat round Taman Melayu Jaya tu, lepas tu tegur. Haji Hamid mikir bawa apa? Apa kata Haji Hamid? Saya bawa gajah, percaya ke? Percaya ke? Yang dia bawa apa? Ekor gajah. Begitulah kita dalam Islam. Kita semayang je, aku dah Islam. Percaya ke bang? Percaya kan? Sedangkan Islam tu kombinasi segala akidah, ibadah, akhlak, dakwah dan kenuri kenara semua nak ikut cara Islam. Baru namanya Islam. Macam gajah tadi lah. Gajah itu adalah kombinasi kepala, kombinasi mata, kombinasi ekor, kombinasi belala, kombinasi apa lagi? Telinga, kombinasi perut dan sebagainya. Semua itu baru dipanggil gajah. Islam tu apa itulah? Islam itu ialah kombinasi segala sifat-sifat yang ada dalam kehidupan. Ekonomi dalam Islam, akhlak dalam Islam, semayang dalam Islam, zakat dalam Islam, haji dalam Islam, umrah dalam Islam, semua itu dipanggil Islam. Ini nak faham itu. Kalau tidak, kalau kita amalkan satu-satu aja, macam? Itu yang kita dihina oleh Allah di dunia ini. Dapat hidup dihina oleh Allah. Dan di akhirat kita akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nak kena seksa akhirat angkat tangan? Di dunia ni kita dah hina dah ni. Orang Melayu ni Johan belaka hari ni. Ya ke tak? Johan tu bukan Johan yang baik-baik. Johan yang negatif-negatif belaka. Siapa Johan lepak? Orang Melayu beragama Islam. Banggalah. Ya tepuk tangan lah. Orang Melayu Johan. Dapat Johan. Siapa Johan? Bosya Melayu yang beragama Islam. Siapa Johan Bohjan? Melayu yang beragama Islam. Dua-dua tu cakap Cina tau. Bosya, Bohjan cakap Cina. Tapi Johannya Melayu. Banggalah patut kita ni dari Johan Bosya, Johan Bohjan. Siapa Johan buang anak? Melayu beragama Islam. Hari-hari ada cerita orang buang anak. Ada dah orang buang anak dari tingkat 4 ke bawah? Ada ke tak ada? Yang buang tu orang apa? Orang Melayu yang beragama Islam. Bangga ke tak kita ni jadi orang Melayu beragama Islam? Lagi? Johan apa lagi? Siapa Johan? Johan apa? Siapa Johan tuang kedai runcit? Tanya Yan tak percaya? Ada tak orang tuang kedai runcit? Ada ke tak? Tak nak ngangkuk tak? Orang Melayu yang beragama Islam. Inilah dia. Kerana apa? Kerana kita anggap Islam tu di satu-satu sudut tertentu saja. Orang Melayu ni yang beragama Islam jadi Johan belaka yang negatif-negatif. Saya tak sebut dadah ni ya. Kalau sebut dadah macam? Nombor 1 orang Melayu lah. Di mana-mana pun ada dadah. Ya ke tak? Bangga kita anak kita isap dadah. Balik kau tengok anak yang kecil-kecil. Tengok betul-betul tengok. Apa jadi kalau dia ni besar esok jadi penagih dadah? Pasal apa? Salah siapa?
Salah siapa kalau anak kita jadi penagih dada? Salah kita. It's our fault. Kalau anak kita jadi penagih dada. Kenapa? Karena kita biarkan daripada kecil lagi. Sebab itu dalam Islam ada tak pendidikan? Ada tak pendidikan dalam Islam? Ada. Ya. Udah umur 7 tahun apa buat? Apa buat? Suruh dia dengan semayang. Itu dalam Islam. Ya, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kamu dengan semayang setelah berumur 7 tahun. Wa adribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul mereka yang meninggalkan semayang setelah berumur 10 tahun. Sudah 10 tahun tak semayang, pukul. Jangan biarkan. Ya. Suruh menutup aurat. Sudah umur 10 tahun. Ya, mudah-mudahan dengan itu dapatlah kita didik anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Bila anak yang soleh, itulah dia apa? Itulah dia pelaburan bagi kita. Itu investment yang paling besar tu kalau dapat anak-anak yang soleh. Coba kita pejam-pejam mata. Pejam mata kejap ni. Kalau aku padam kejap ni, boleh tak anak aku yang lelaki itu menjadi imam untuk menyembahyangkan jenazah aku? Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, ngapa? Siapa salah? Dia salah ke kita salah? Kita yang salah. Pasal apa? Kita tak latih mereka. Tak latih mereka untuk menjadi imam sembahyang jenazah dan sebagainya. Kadang-kadang tak pernah pun sembahyang jenazah. Kadang-kadang tak erti pun. Ya, tak erti. Orang baca, dia baca. Orang meramit, dia meramit. Tapi dia tak erti. Ada tak? Tak erti baca doa tu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Tak erti dia tu. Ya. Sedangkan rajin tu terima Tuhan ke tak? Tuan Jizul terima Tuhan ke? Tak terima. Pasal apa? Pasal kita tak latih diri kita, tak latih anak-anak kita, tak latih waris-waris kita untuk melakukan sembahyang, ya, dan sebagainya. Jadi amal tanpa ilmu apa jadi? Al-amalu bi ghairi ilmin apa? Mardud, kata Allah, ya. Amalan tanpa ilmu ditolak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak bebas daripada kehinaan dalam hidup di dunia dan nak lepas daripada seksa Allah di akhirat, kita kena amalkan Islam kesemuanya sekali. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu sehinggalah kamu menjadi sebenar-benarnya orang Islam. Semuanya nak Islam. Baru kalau nak mati pun matilah. Termasuk saya ni bukan Islam semua lagi ni. Mudah-mudahan kita cuba untuk mengamalkan Islam dalam semua aspek kehidupan. Wallahu alam. Sekian dulu ceramah yang tidak sepertinya ini, ya. Mudah-mudahan dapat kita sesuatu yang kita boleh manfaatkan dalam hidup kita. Salah silap minta ampun, minta maaf.